Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama di atas talian ini untuk kita bersiaran secara langsung membaca kitab yang ditulis oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, seorang ulama daripada Jordan, yang mana dia menulis menghimpunkan kisah-kisah ghaib dan ajaib daripada hadis-hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah hari ini kita akan tengok, cuba untuk mengambil pengajaran dan faedah sebanyak mungkin insya-Allah daripada kisah yang ke-20 yang dia bawakan di dalam kitab dia, iaitu kisah-kisah ghaib dan ajaib ini. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, saya nak sharekan kepada tuan-tuan dia punya teks hadis tu supaya kita boleh baca sama-sama lah. Baik. Saya tak baca sanad dia lah sebab Syekh Sulaiman Al-Ashqar ni tak bawa sanad. Okey. Baik. Kata dia, An Abdurrahman ibni Ghan Al-Ash'ari qala haddathani Abu Amir atau Abu Malik Al-Ash'ari wallahi ma kadhabani sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la yakunanna min ummati aqwam yastahilluna al-hira wal-harir wal-khamra wal-ma'azif wa la yanzilanna aqwamun ila janbi alam yaruhu alaihim bisarihatin lahum ya'tihim ya'ni al-faqir lihajah fayaqulun irji' ilayna ghadan fayubayyituhumullahu wa yad'u al-alam wa yamsakhu akharin qiradatan wa khanazir ila yaumil qiyamah. Inilah hadis ataupun kisah yang ke-20 yang dibawakan oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar di dalam kitab dia, kisah-kisah ghaib dan ajaib daripada hadis-hadis yang sahih. Maksudnya, daripada Abdurrahman ibni Ghan Al-Ash'ari, katanya, telah bercerita kepada saya Abu Amir ataupun Abu Malik Al-Ash'ari. Dia kata, telah bercerita kepada saya sama ada Abu Amir ataupun Abu Malik. Dia tak ingat. Tapi yang dia ingat salah seorang daripada ni. Yang dia betul-betul ingat salah seorang daripada dua orang ni. Ini amanah mereka-mereka yang menyampaikan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan cuba untuk beritahu kepada kita kalau berlaku syak dalam periwayatan, maka mereka akan bagi tahu. Sama ada lafaz ni ataupun lafaz ni. Sama ada perawi ni ataupun perawi tu. Ni kalau perawi-perawi yang bersifat amanah. Ada juga perawi-perawi yang tak amanah, yang mana kita panggil mereka ini dengan gelaran dajjal, pembohong, kazzab, pendusta. Memang ada. Tapi perawi-perawi yang seperti ini telah pun ulama meletakkan, mengkategorikan mereka sebagai perawi-perawi yang pemalsu hadis, pencuri sanad hadis, dan mereka ini telah pun, riwayat mereka telah pun ditolak. Bahkan ulama hadis ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, mereka lebih dahsyat daripada tu. Bukan hanya mereka melabel mereka-mereka yang pernah berbohong dalam ilmu hadis sebagai pendusta, bukan hanya mereka melabel pendusta-pendusta dalam hadis ni sebagai dajjal, tetapi mereka amat berhati-hati apabila seorang perawi telah ditangkap sebagai pembohong,
walaupun selepas daripada dia dilabel sebagai pembohong, dia declare diri dia bertaubat. Kalau dia declare, dia kata saya dulu pernah berbohong dalam hadis, sekarang saya dah taubat. Ulama hadis mengatakan jika taubatnya itu cukup rukun dan syaratnya, taubatnya diterima. Taubat dia diterima, tak ada masalah. Tetapi riwayatnya yang dia riwayatkan selepas daripada taubat tetap ditolak. Kerana apa tuan-tuan? Kerana menurut para ulama, kalau dia ni pernah berbohong di dalam ilmu hadis, kalau dia pernah berbohong atas nama Nabi, sebab sebelum ni memang dia pernah ditangkap berbohong. Ya. Kalau dia pernah berbohong atas nama Nabi, ada tak kemungkinan dia berbohong tentang taubat dia? Sebenarnya dia tak taubat lagi pun, tapi dia bagi tahu kat orang dia taubat. Ada tak kemungkinan? Ada. Walaupun kita kata ni kemungkinan saja, tapi ulama hadis kata kemungkinan ini menjadikan ulama hadis tidak menerima riwayatnya, walaupun dia dah declare, walaupun dia dah nyatakan dia telah bertaubat. Kerana kemungkinan dia berbohong pada berita yang dia telah bertaubat tu pun tetap ada. Kalau dia pernah berbohong atas nama Nabi yang lebih besar daripada tu pun dia sanggup buat. Yang dosanya lebih besar daripada tu pun dia sanggup. Kalau cerita pasal taubat dia, ringanlah mungkin bagi dia. Walaupun mungkin dia bertaubat betul, tetapi ulama hadis begitu teliti dalam memelihara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama hadis begitu bersungguh dalam nak menjaga nama Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya nama Nabi ini tidak disalahguna, kerana hadis merupakan sumber kedua di dalam hukum selepas Al-Quran. Kalau hadis dirosakkan, kalau hadis tidak boleh dibezakan yang mana yang Nabi sebut, yang mana yang bukan Nabi sebut, maka masalah pada agama. Tapi Allah Azza wa Jal telah memberikan jaminan kepada agama ini akan berterusan. Agama ini tidak akan dapat dipesongkan. Maka Allah Subhanahu wa taala memelihara Al-Quran dan menjadikan mereka-mereka yang berada di dalam bidang hadis daripada kalangan ulama silam bekerja semampu mungkin untuk memelihara keaslian hadis. Mereka mengembara daripada satu tempat ke satu tempat. Ada yang asalnya jutawan dengan duit yang ada, mengembara cari hadis, pergi sana pergi sini, tak sempat nak kerja, jadi penuntut ilmu, habis duit juta-juta tu. Habis duit, menjadi orang yang paling miskin. Ada di kalangan ulama hadis yang berjalan kaki daripada Khurasan. Khurasan ni kawasan dekat Iran sana, ke Mekah. Mula-mula dia kira langkah dia, tapi lama-lama dia kata dah banyak sangat, aku tak mampu nak kira lah. Tapi nak kata apa? Pengorbanan mereka ini adalah satu pengorbanan yang besar demi nak menjaga keaslian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itulah, apabila ditanya kepada seorang ulama hadis besar yang bernama Abdullah ibnul Mubarak, seorang ulama hadis besar, Abdullah bin Mubarak, banyak hadis dia riwayatkan, seorang perawi yang agung. Bukan hanya perawi, dia juga adalah tokoh hadis, ulama hadis. Sebab dalam hadis ni tuan-tuan, dia ada yang kita panggil sebagai perawi, ada yang kita panggil sebagai muhaddisin. Yang mana yang perawi ni, dia mungkin hanya sekadar meriwayatkan hadis. Tapi kalau sampai kepada tahap tokoh, hafiz, amirul mu'minin fil hadis, tokoh besar dalam hadis, semisal Imam Bukhari, semisal Imam Muslim, semisal Al-Imam Tirmizi, semisal Imam Abu Daud, ini semua tokoh-tokoh besar, semisal Imam Ahmad bin Hanbal, semisal Al-Imam Syafi'i juga merupakan tokoh. Sebab tu dia digelar sebagai Nasirus Sunnah, pembela sunnah, kerana dia menulis kitab Ar-Risalah, menghimpunkan di dalam kitab Ar-Risalah itu ilmu usul fiqh dan dalam masa yang sama ilmu usulul hadis, menetapkan dalil-dalil yang menunjukkan bahawasanya hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini wajib diterima apabila ia sahih daripada Nabi. Rahimahullah, moga Allah merahmati dia al-Imam, imam kita al-Imam Syafi'i rahimahullah, dan Imam Ahmad bin Hanbal dan imam-imam hadis yang lain. Jadi di antara tokoh-tokoh yang besar ni ada seorang nama dia Abdullah ibnul Mubarak. Orang tanya dia tentang hadis palsu yang berkeliaran pada zaman dia. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, boleh cari
video-video saya berkaitan dengan hadis palsu, bahaya hadis palsu, faktor penyebaran hadis palsu, tanda-tanda hadis palsu ni, saya telah pun hurai dalam kuliah-kuliah saya di YouTube. Jadi bagi mereka-mereka yang berminat untuk mengambil faedah daripada kuliah tersebut, boleh cari dekat YouTube. Boleh cari kat YouTube. Tapi saya nak cerita kat sini, bila orang tanya kepada Abdullah ibnul Mubarak tentang kewujudan hadis palsu yang banyak di zaman dia, yang mana kita semua tahu kemunculan hadis palsu ni bermula apabila Uthman radhiyallahu anhu dibunuh. Apabila khalifah yang ketiga tu dibunuh, orang Islam makin bergaduh dalam bab politik, dan akhirnya perbezaan pandangan dalam politik ini menjadi asas kepada pembentukan akidah yang berbeza. Kekallah ahli sunnah sebagai yang asal. Munculnya Syiah, munculnya Khawarij, munculnya Murji'ah. Kesemua itu muncul selepas daripada pembunuhan Uthman. Pembunuhan Uthman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, apabila Uthman dibunuh, maka sebahagian daripada mereka yang tidak bertanggungjawab memalsukan hadis. Reka hadis bagi kepentingan mereka sendiri dan sandarkan kepada Nabi secara bohong. Ada juga yang mempunyai kepentingan lain. Orang meniaga nak bagi barang laku, sandarkan kepada Nabi SAW. Reka hadis puji barang yang dia sedang niagakan. Jadi dia kata Nabi SAW sebut benda ni. Maka orang pun berduyun-duyun dah beli barang dia, maka untunglah dia. Ada sebahagian mereka yang mengampu pemerintah. Apa saja yang pemerintah buat, dia akan reka hadis puji perbuatan pemerintah dan sandarkan kepada Nabi SAW. Maka apabila hadis menjadi mainan mereka-mereka yang berkepentingan untuk meraih keuntungan dunia, orang tanya kepada Abdullah ibnul Mubarak, macam mana ni? Hadis palsu telah berkeliaran. Hadis palsu telah berleluasa. Maka Abdullah bin Mubarak kata, ya'ishu lahal jahabizah. Oleh kerana itulah jaguh-jaguh hadis ni muncul. Munculnya ulama-ulama hadis daripada kalangan sahabat dah muncul. Abdullah bin Abbas, Aisyah radhiyallahu anha. Kita tengok bagaimana Aisyah banyak mengkritik riwayat-riwayat yang datang pada dia selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat Umar juga mengkritik riwayat-riwayat yang disebarkan pada zaman dia apabila dia melihat kemungkinan berlakunya kesilapan. Datang zaman tabi'i, munculnya Abdullah bin Musayyib, munculnya Hasanul Basri, muncul ramai lagi. Datang kemudian dan akhirnya hadis itu berjaya sampai kepada kita dalam keadaan ia telah pun disaring dan diriwayatkan dengan sanad daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah tuan-tuan, begitulah bersungguhnya ulama-ulama hadis dalam nak memelihara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak ada kepentingan apa pun. Hanya sekadar nak menjaga nama Nabi. Hanya sekadar nak menjadikan agama ini tidak dipesongkan oleh mereka-mereka yang berkepentingan dan mereka-mereka yang jahil ataupun mereka yang melampau di dalam agama. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis, walaupun berlaku perbezaan pandangan dalam statusnya, tetapi ada sebahagian ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih, iaitu Nabi SAW menyebutkan, yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluh yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa ta'wil al-jahilin. Yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin, atau kama qala, yang bermaksud yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluh. Agama ini, yakni ilmu hadis ini ataupun hadis ni sendiri ataupun agama ni sendiri akan dibawa oleh daripada setiap generasi ini. Ilmu ni akan dibawa oleh orang-orang yang amanah, orang-orang yang baik di kalangan mereka, orang-orang yang adil di kalangan mereka. Yanfuna anhu tahrifal ghalin. Orang-orang yang baik ni apabila membawa agama, mereka akan menafikan daripada agama. Mereka akan cuci agama ni daripada tahrifal ghalin, penyelewengan mereka-mereka yang melampau dalam agama. Orang yang melampau dalam agama ni kadang-kadang niat dia baik, tapi mereka melakukan penyelewengan dengan alasan nak suruh orang buat benda baik. Mereka palsukan hadis semata-mata nak suruh orang buat benda baik.
Kita semua pernah dengar cerita dulu kan? Saya pun dah cerita dulu bagaimana hadis-hadis palsu yang direka cipta semata-mata nak suruh orang buat ibadat. Kita tahu umpamanya kelebihan solat tarawih ni memang ada disebut dalam hadis. Nabi SAW menyebutkan man qama ramadhana imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala, akan diampunkan dosa yang telah lalu. Tapi ada orang dia tak cukup dengan fadilat umum berkaitan dengan tarawih, dia cuba reka setiap malam punya fadilat. Malam ni kalau solat dapat apa, malam ni solat dapat apa. Ini semua adalah riwayat yang palsu, riwayat yang dusta. Tapi niat dia baik. Cuma niat baik tidak menghalalkan cara. Itu yang disebutkan oleh para ulama, an-niyatul hasanah la tubarrirul wasilah ataupun la tubarrirus sayyi'ah. Niat yang baik tidak menghalalkan wasilah yang salah. Niat yang baik tidak menghalalkan dosa yang dilakukan. Itu pertama. Wantihalal mubtilin, dan ajaran-ajaran orang yang nak membatalkan agama. Kita tak boleh nafi dalam agama ni ada orang yang bersembunyi, yang kita panggil sebagai golongan zindik. Dia masuk Islam nak merosakkan Islam daripada dalam. Jadi para ulama yang membawa ilmu agama ni akan bersihkan. Kalau ada riwayat-riwayat palsu yang disebarkan oleh puak-puak zindik, mereka akan bersihkan. Wa ta'wil al-jahilin, dan takwilan-takwilan golongan-golongan yang jahil di dalam agama. Jadi inilah tiga benda yang merosakkan agama. Hidupnya ulama-ulama hadis adalah untuk menafikan ataupun membersihkan agama daripada tiga kerosakan yang akan merosakkan ajaran agama yang sebenar. Jadi kita boleh tengok dalam riwayat ni bagaimana seorang perawi yang mana dia ni tak ingat, tapi dia ingat salah seorang pada dua, tapi dia tak ingat yang mana satu. Dia syak yang mana satu, tapi salah satu daripada dua. Amanahnya dia bagi tahu dia syak. Dia tak main bantai sajalah. Yang mana dalam riwayat yang lain ada riwayat Malik bin Abi Maryam menyebutkan hadis ni adalah riwayat daripada Abu Malik. Abu Malik secara tanpa syak. Sebenarnya riwayat ni dipakai, tapi lafaz dia tu ada berbeza sikit lah. Lafaz tu ada berbeza sikit. Maka kata Abdul Rahman bin Ghanam, dia kata wallahi ma kadzabani. Demi Allah, dia tidak berbohong kepada aku. Ini satu benda yang kita ahli sunnah wal jamaah, kita kena sematkan dalam pemikiran kita. Apa dia tuan-tuan? Iaitu para sahabat ni dia tak berbohong. Kalaulah kata dia ni syak sekalipun, saya dah sebut tadi, riwayat ni sebenarnya kalau ikut riwayat perawi yang lain, ini jalur ni datang daripada perawi yang bernama Qais bin Atiyah. Ini riwayat yang datang Atiyah bin Qais. Riwayat ni datang daripada jalur Atiyah bin Qais. Tapi kalau kita tengok dalam riwayat yang lain, dalam Sunan Abi Daud umpamanya disebut Abu Malik, dia tak sebut Abu Amir. So settle masalah lah. Riwayat ni riwayat daripada Abu Malik, sahabat Nabi SAW. Tapi katalah memang ada riwayat ni, riwayat ni memang syak belaka. Tak ada siapa yang boleh kenal pasti sama ada dia ataupun dia. Tapi kedua-duanya sahabat. Kalau kedua-duanya sahabat, tak ada masalah pun. Kenapa tak ada masalah? Seperti mana kata Ibn Hajar, as-sahabah kulluhum udul, la yadurru syakku fihim. Yang bermaksud para sahabat ni semuanya adil belaka. Para sahabat ni dia tak berdusta. Para sahabat ni dia tak berbohong. Tak ada kepentingan pun untuk mereka bohong. Kerana mereka telah melakukan perkara yang lebih dahsyat, pengorbanan yang lebih dahsyat untuk Nabi SAW. Jadi pasal apa dia orang nak pergi bohong pula atas nama Nabi? Ini benda yang kita kena hati-hati, yang kita kena tahu. Mazhab ahli sunnah wal jamaah, mereka mengadilkan ataupun mengatakan sahabat ni tidak berdusta dan tidak berbohong. As-sahabah kulluhum udul. Sebab tu dia kata wallahi ma kadzabani, demi Allah dia tak berbohong kepada aku. Bahkan Bara' bin Azib mengatakan, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang khadam Nabi, dia kata wallahi ma kunna nakzib wa ma nadri mal kadzib. Demi Allah kami tidak berdusta dan kami tak tahu dusta tu apa. Bara' bin Azib juga menegaskan benda yang sama. Dia kata dalam sebuah riwayat,
Al-Imam Al-Bukhari menukilkan, dia kata, laisa kulluna yasma'u hadithan min Rasulillah SAW wa inna ma kanat lana dai'atu wa ashghal walakinnana walakinna an-nas lam yakunu yakzibun yawma idzin fayuhaddithu syahid al-ghaib atau kama qala. Yang bermaksud, bukan semua di kalangan sahabat, bukan semua di kalangan kami ini dengar hadis daripada Nabi SAW secara langsung, kerana sesungguhnya kami ada kerja dan ada kebun yang perlu diurus. Tetapi manusia tidak berbohong pada zaman itu. Dan orang yang mendengar daripada Nabi akan menyampaikan kepada yang tak dengar. Jadi benda ni sangat penting, kita ahli sunnah wal jamaah kena pegang benda ni. As-sahabah kulluhum udul. Sami'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, sahabat ni Abu Malik ni mendengar hadis ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqul, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunanna min ummati aqwam. Nabi kata, akan berlaku, akan muncul daripada kalangan umat aku, aqwam, kaum-kaum, yastahilluna al-hira wal harir, yang mana mereka ini akan menghalalkan kemaluan. Hir ni kemaluan. Ada sebagian ulama kata hirra dengan apa ni, dengan syaddah, dengan sabdu. Tapi Ibn Hajar kata yang betulnya adalah hira. Al-hira yang bermaksud kemaluan. Al-hira wal harir, dan menghalalkan sutera. Wal khamar, dan menghalalkan arak. Wal ma'azif, dan menghalalkan alat-alat muzik. Wala yanzilanna aqwam, dan akan turun beberapa kaum, beberapa puak, ila janbi alamin, ke tepi gunung yang tinggi, yaruhu alaihim bisarihatil lahum, yang mana orang yang menjaga ternakan mereka akan pergi kepada mereka. Ya'tihim ya'nil faqir lihajah, apabila datang kepada mereka orang fakir, disebabkan ada keperluan yang orang fakir tu nak minta. Dia nak minta sedekah, dia nak minta sumbangan. Fayaqulu, dan mereka yang ada di tepi bukit ni kata, irji' ilaina ghadan, kembali kepada kami esok. Minta hari ni, dia orang kata esoklah minta. Okey. Fayubayyituhumullahu, maka Allah akan membinasakan mereka pada waktu malam. Wa yada'ul alam, dan Allah akan menghempapkan ke atas mereka bukit. Wa yamsahu akharina qiradatan wa khanazir ila yaumil qiyamah, dan Allah akan menukarkan yang lain menjadi beruk, menjadi monyet, dan juga menjadi babi-babi sehinggalah ke hari kiamat. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, inilah hadis yang ke-20 yang Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar masukkan di dalam kitab dia, dan insya-Allah kita akan cuba ambil pengajaran daripada hadis ni. Nabi SAW menyebutkan hadis ni, Nabi kata akan muncul di kalangan umat aku. Maka Nabi SAW dalam hadis ni memberikan satu berita yang akan datang, sesuatu yang gaib daripada ilmu para sahabat. Para sahabat tak tahu apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Nabi SAW apabila diwahyukan kepada Nabi ni oleh Allah tentang perkara yang bakal berlaku pada masa akan datang, Nabi bagi tahu pada para sahabat. Nabi ni dia tak tahu benda gaib melainkan apa yang Allah Taala sampaikan pada dia saja. Jadi dalam isu ni Nabi SAW memberikan peringatan. Nabi memberikan inzar. Nabi memberikan amaran kepada orang-orang Islam bahawasanya akan muncul satu zaman di mana akan ada puak-puak daripada kalangan umat aku ni, yang umat Nabi ni, yang akan menghalalkan kemaluan. Para ulama kata kemaluan ni apa dia? Kemaluan ni adalah kinayah, bahasa kiasan daripada zina. Maksudnya mereka menghalalkan zina, mereka menghalalkan sutera, mereka menghalalkan arak, dan mereka menghalalkan alat muzik. So 4 benda ni dilakukan oleh orang yang berada dalam agama Islam ni. Cuma timbul masalah tuan-tuan, timbul kemusykilan. Kalau Nabi SAW, pertama Nabi memberikan amaran, Nabi memberikan peringatan supaya kita bersedia.
akan ada satu puak daripada kalangan umat Nabi yang akan menghalalkan benda yang haram ni. Selepas daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata akan muncul ni kaum-kaum ni mengatakan ia halal. Jadi bila Nabi memberikan amaran, Nabi memberikan ancaman, Nabi memberikan peringatan, kita sebagai orang Islam kena bersedia. Tidak ada persediaan yang lebih baik melainkan kita kena baca hadis-hadis fitan. Kita kena baca hadis-hadis yang berkaitan dengan akhir zaman supaya kita dapat persediaan. Antaranya, kita kena banyak membaca surah 10 awal surah Kahfi. Kita kena berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah kerana itu yang menyelamatkan kita. Kena pegang akidah kita dengan betul. Kena bersama dengan golongan yang tegak di atas kebenaran di zaman-zaman yang mana kerosakan berlaku secara berleluasa. Jadi Nabi SAW apabila memberikan amaran seperti ini, memberikan khabar pada masa akan datang buruk yang akan berlaku, bukanlah bermakna semestinya kita kena terima tanpa kita berusaha. Walaupun ada sebahagian kita tak boleh buat apa-apa. Matahari terbit daripada barat, memang kita tak boleh buat apalah. Tapi kita boleh usaha. Usaha apa? Beriman sebelum matahari terbit pada barat. Kena taubat sebelum matahari terbit pada barat. Kerana bila naik je daripada barat, semua telah tertutup, pintu taubat telah tertutup, iman tidak diterima lagi selepas daripada tu. Kalau sebelum tu dia tak beriman. Jadi ada sebahagian daripada tanda-tanda kiamat ni yang kita memang tak lewat apa, kerana ini kuasa Allah. Tapi saya boleh kata banyak juga petanda-petanda kiamat yang berlaku disebabkan oleh kerana usaha ataupun kerosakan yang dilakukan oleh manusia tu sendiri. Maksiat berleluasa. Bila Nabi kata ilmu akan terangkat, kejahilan akan berleluasa. Yang ni semua adalah usaha dan tindakan manusia yang kita boleh ubah. Yang mana Nabi SAW bukan memberitahu kita tentang benda ni untuk kita peluk tubuh tak ada buat apa. Tidak. Sebaliknya kita kena usaha. Sebaliknya kita kena islah. Kita kena melakukan proses amar ma'ruf dan nahi mungkar. Biar kita berada sebagai golongan minoriti pun tak apa. Kerana Nabi memuji golongan minoriti yang berada di atas kebenaran, yang berada di atas Al-Quran, landasan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ia menimbulkan satu tanda tanya. Hadis ni menimbulkan satu tanda tanya. Sebab bila Nabi SAW sebut tentang zina, Nabi menyebutkan tentang sutera, Nabi menyebutkan tentang arak, Nabi menyebutkan tentang muzik. Mereka menghalalkan. Yang mana tiga benda ni orang Melayu tahu. Zina tu haram. Sutera tu haram pada orang lelaki. Dan juga arak itu haram bagi semua manusia yang bernama Muslim. Bila menghalalkan benda ni tuan-tuan, adakah orang yang bila dikatakan kepada dia zina tu haram, dia kata mana ada, zina halal. Siapa-siapa dalam agama ni, daripada kalangan umat ni, yang apabila dia menafikan sesuatu yang haram yang telah sabit dengan ijma'. Contoh dia kata arak mana haram, arak ni halal, arak ni sunat muakkad. Contohnya kan, dia tak menafikan, dia menafikan pengharaman arak yang telah sabit dengan ijma', ataupun dia menghalalkan zina yang telah haram dengan ijma', maka orang seperti ini menjadi kafir, menjadi murtad. Sama macam dia menafikan benda yang wajib secara ijma'. Contohnya dia menafikan salat fardu 5 waktu tu, dia kata mana ada wajib, solat ni makruh, solat ni harus, dia tak kata wajib, solat 5 waktu ni, maka dia terkeluar daripada Islam. Bila terkeluar daripada Islam, pasal apa Nabi dok panggil depa ni masih lagi daripada kalangan umat aku? Nabi kata akan muncul daripada kalangan umat aku. Nabi kata. Maksud seolah-olah macam depa ni Muslim lagi. Sedangkan mereka telah menghalalkan benda yang diharamkan secara ijma' sebahagiannya. Maka dalam isu ni ulama ada dua pandangan. Pandangan yang pertama ialah pandangan yang mengatakan memang menghalalkan ni
ialah menghalalkan benda yang diharamkan secara ijma', iaitu zina, iaitu arak. Ini memang disepakati. Disebut di dalam Al-Quran clear secara ijma' para ulama. Tapi tuan-tuan, yastahillun ni bila dia menghalalkan kira dia kafir. Bila dia kafir, kenapa Nabi SAW menganggap dia still umat Nabi? Ini persoalan yang mereka timbulkan. Jadi ada dua takwilan ataupun dua jalan keluar. Yang pertama, mereka kata betul, memang menghalalkan benda yang haram secara ijma' ini kafir. Tetapi Nabi SAW mengatakan mereka daripada umat Nabi dari sudut intisab. Yang mana sebelum tu mereka memang Muslim. Sebelum tu mereka memang Muslim. Mereka memang daripada kalangan umat Nabi. Dan mereka menghalalkan benda tu dan akhirnya mereka menjadi kafir. Lepas jadi kafir, lepas mereka menghalalkan dan mereka bukan lagi umat. Walaupun mereka mendakwa mereka adalah sebahagian daripada umat. Mereka menghalalkan arak, terus jadi kafir. Mereka menghalalkan zina, terus jadi kafir. Tapi kalau dia kata, saya Muslim lagi. Tak, kamu dah jadi kafir dah. Dari sudut intisab, dari sudut penisbahan, dia masih menisbahkan diri dia daripada umat Nabi. Tetapi sebenarnya dia telah terkeluar daripada agama ini. Itu takwilan yang pertama, iaitu melihat kepada asal dia. Penisbahan asal dia memang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas dia buat benda ni, maka dia terkeluar daripada Islam. So Nabi SAW nak memberi isyarat kepada kita dalam hadis ni, kalau ikut takwilan ni lah, Nabi nak bagi tahu yang menghalalkan zina, yang menghalalkan arak ni asalnya daripada kalangan umat dia. Asalnya daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asalnya, walaupun telah menjadi kafir selepas daripada tu. Kerana Nabi nak bezakan, kerana orang kafir, orang bukan Islam, sememang daripada awal lagi mereka menganggap, sebahagian besar daripada mereka menganggap arak itu adalah halal. Sebahagian daripada mereka mungkin ada yang menganggap zina itu adalah halal. Mungkin. Tapi orang Islam tak. Orang Islam sepatutnya menganggap dua benda ni haram. Sutera bagi lelaki juga haram. Tetapi apabila mereka yang mengaku asalnya Islam menghalalkan benda ni, mereka menjadi kafir. Dan kafirnya mereka itu, Nabi kata asalnya mereka tu Muslim. Sebab tu Nabi kata min ummati, daripada kalangan yang asalnya umat aku, tetapi keluar daripada Islam disebabkan menghalalkan benda ni. Itu pandangan yang pertama. Takwilan yang kedua. Takwilan ni disebut oleh Al-Qadhi Ibnu Al-Arabi. Dia mengatakan takwilan yang dimaksudkan dengan yastahillun, menghalalkan, ia adalah majaz. Dia kata berkemungkinan majaz. Sebab tu Nabi kata daripada kalangan umat. Bukan bermakna dia menganggap halal, tetapi dia buat benda tu seolah-olah macam benda tu halal sedangkan dia tahu benda tu haram. Maksudnya al-istirsal bil haram atau bil muharramat ka'annaha minal mubahat. Dia terlalu banyak melakukan perkara yang haram, terlalu banyak melakukan perbuatan zina, terlalu banyak melakukan pakaian sutera bagi lelaki, terlalu banyak minum arak. Kan? Jadi dia buat benda ni seolah-olah macam benda tu halal sedangkan benda tu diharamkan oleh Allah. Jadi ni takwilan yang kedua. Takwilan yang kedua bagi saya sebenarnya tak ada masalah pun. Kerana zaman ni kita melihat ada saja orang yang menganggap arak tu halal dan dia terkeluar daripada agama. Ada juga orang yang dianggap benda tu haram, tapi dia buat juga, selalu dia buat, bukan sekali-sekala, selalu dia buat seolah-olah macam benda tu adalah benda yang harus. Dua-dua ni boleh termasuk di dalam lafaz hadis ni. Jadi kalau dia buat benda yang haram berkali-kali, seolah-olah macam benda tu halal bagi dia sedangkan dia tahu benda tu haram, maka dia pun tidak terselamat. Mungkin dia termasuk dalam hadis ni. Dia termasuk dalam hadis ni. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Bila Nabi SAW sebut benda ni, Nabi kata, wala yanzilanna aqwamun ila janbi alam, dan akan turun beberapa puak kepada tepi bukit. Nabi SAW memberikan satu situasi. Mereka dah buat benda-benda ni, menganggap halal benda ni, seolah-olah macam ia halal, dok buat benda-benda dosa ni, kemudian beberapa kaum daripada mereka turun ke tepi bukit.
yaruhu alaihim bisarihatil lahum, pengembala yang bawa ternakan mereka akan pergi kepada mereka, ya, ya'tihimul faqir, akan datang kepada mereka ini orang fakir minta, kerana ada keperluan. Orang fakir ni minta sedekah, minta sumbangan, dia susah, dia nak makan. Yang mana mereka ni ada ternakan yang banyak, yang mana mereka ni ada keluasan rezeki, yang mana mereka ni telah berpesta, dok minum, dok bermuzik, dok berzina, kan? Jadi bila datang kepada mereka, fayaqulu, mereka kata irji ilaina ghada, datang kepada kami esok. Datang kepada kami esok je lah. Jangan minta hari ni lah. Hari ni kami nak pesta dulu. Hari ni kami nak syok dulu. Hari ni kami nak parti dulu. Hari ni kami nak joli dulu. Datang esok je. Jangan kacau kami sekarang. Dia kata gitu. Fayubayyituhumullah, maka Allah akan membinasakan mereka pada waktu malam. Allah Ta'ala membinasakan mereka pada waktu malam. Yang mana Nabi kata wa yadha'ul alam, Allah Ta'ala akan hempapkan kepada mereka bukit tersebut. Mereka duduk kaki bukit, bukit yang tinggi. Bukit tu hempap atas mereka. Ini pandangan majoriti ulama, mereka baca dengan baris wa yadha'ul alam. Saya tunjukkan dia punya lafaz hadis ni supaya tuan-tuan boleh tengok. Ada di sini ada khilaf sikit dari sudut tafsirannya. Ni. Walayanzilanna aqwamun ila janbi alamin aw yaruhu alaihim bisarihatil lahum, ya, ya'tihimul faqir lihajah fayaqulun irji' ilaina ghada, datang kepada kami esok. Fayubayyituhumullah, Allah membinasakan mereka pada waktu malam. Masa mereka tengah seronok-seronok tu, masa mereka telah melakukan maksiat itu, Allah Ta'ala turunkan bala. Macam mana? Wa yada'ul alam. Nampak ni baris dia. Allah menghempapkan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghempapkan bukit yang ada pada mereka itu. Yadukul jabal wa yuqi'uhu ala ru'usihim. Ni orang yang mensyarahkan hadis ni, dia kata iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menghempapkan ke atas kepala mereka bukit tersebut. Jadi dia punya eja tu ain lam mim, alam. Kalau baca alam, bukit. Tetapi ada sebahagian ulama yang membaca al-ilm. Wa yada'ul ilm, dia kata Allah Ta'ala akan meletakkan ilmu, Allah Ta'ala akan menggugurkan ilmu. Siapa yang buat tafsiran ni? Ibnul Arabi antara yang menyebut tafsiran ni dalam kitab dia waktu dia mensyarahkan ataupun menghuraikan hadis ni. Dia kata dia baca, boleh juga dibaca yada'ul ilm, Allah Ta'ala menggugurkan ilmu. Mungkin menggugurkan ilmu ialah dengan mematikan golongan ilmuan yang ikhlas di kalangan mereka. Orang-orang yang boleh menegur yang ada ilmu yang benar, Allah Ta'ala matikan. Seperti mana dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan, innallaha la yanzi'u ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbiduhu biqabdil ulama atau kama qala. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal tidak akan mencabut ilmu daripada umat dengan mencabutnya, jangan mencabut ilmu tu daripada dada dia, tetapi Allah mencabut ilmu pada umat ini dengan mematikan para ulama. Jadi mungkin dimaksudkan kat sini bila Allah Ta'ala ni, bila Nabi kata, kalau kita baca dengan ilm lah, kalau kita baca dengan al-ilma, bukan al-alama, tapi wa yada'ul ilma, Allah menggugurkan ilmu, maksudnya mungkin Allah akan mematikan. Allah akan mematikan orang-orang yang berilmu, yang ikhlas di kalangan mereka, dan Allah kekalkan mereka-mereka yang tidak amanah. Allah kekalkan mereka-mereka yang khianat. Allah kekalkan mereka-mereka yang tidak ada ilmu. Maka mereka akan menjadi orang yang tidak ada panduan. Terus mungkin kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, mungkin maksud wa yada'ul ilma yang dimaksudkan dengan Allah Ta'ala menggugurkan ilmu ialah Allah menghina orang-orang yang ada ilmu dengan menjadikan orang jahat ini berkuasa ke atas mereka. Apabila golongan yang berilmu di akhir zaman tidak menegur kemungkaran yang ada, tidak menegur kemungkaran yang dilakukan,
Maka dalam keadaan tu Allah Ta'ala menghina golongan ilmuwan ni dengan menjadikan mereka berada di bawah kuasa orang-orang yang jahat di akhir zaman. Itu kalau kita baca dengan al-ilmu. Kalau kita baca dengan Allah menggugurkan ilmu, maksudnya satu kemungkinan dimatikan golongan ulama yang ikhlas, ataupun Allah Ta'ala menghina orang yang ada ilmu di akhir zaman tetapi mendiamkan diri ataupun tidak berani untuk menegur kemungkaran yang berlaku di hadapan mata mereka. Ada tak kemungkinan mereka akan dibinasakan? Mungkin akan dibinasakan. Mungkin akan dibinasakan kerana dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, inna qauman idza ra'au zaliman falam ya'khudhu biyadayhi aw biyadihi aw syakallahu ay ya'ummahum biiqabin minhu atau kama qala. Hadis riwayat al-Imam Abu Dawud yang mana Nabi SAW kata, satu-satu kaum ni apabila mereka melihat orang zalim melakukan kezaliman, bila nak tengok orang zalim melakukan kezaliman, maka mereka tak cuba untuk menghalang dia, tak halang pun dia buat kezaliman, ya. Maka hampir-hampir nanti bila Allah Ta'ala nak turunkan balasan, bila Allah Ta'ala nak turunkan azab, maka azab itu tidak akan kena kepada orang yang zalim saja, akan kena semua sekali. Sebab kamu mengerjakan, kamu melihat orang melakukan kemungkaran tetapi kamu tidak mencegahnya dengan melakukan proses nahi mungkar, iaitu pencegahan kepada kemungkaran. Jadi ini merupakan satu perkara yang Nabi SAW sebutkan. Wa yamsakhu akharin qiradatan wa khanazir. Dan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menukar yang lain juga kepada beruk dan juga babi sehingga ke hari kiamat. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, siapa yang ditukar menjadi babi dan monyet ni? Jadi beruk dan monyet ni, beruk dan babi ni siapa jadi? Sebahagian ulama mengatakan orang-orang yang bersama dengan mereka tetapi yang tidak binasa dengan runtuhan bukit. Kerana bila diruntuhkan bukit, mungkin ada yang tak mati. Bila ada yang tak mati ni terus tukar jadi beruk, terus tukar jadi babi. Ya. Di sana ada riwayat daripada Al-Ismaili, seperti mana kata Ibn Hajar dalam Fathul Bari waktu dia mensyarahkan hadis ni, dia kata riwayat tafsiran ni disokong oleh riwayat Al-Ismaili yang mana Ismaili kata wa yamsakhu minhum akharin. Di kalangan mereka tu ada yang Allah Ta'ala tukar fizikal mereka menjadi beruk dan juga babi. Ada juga yang kata qad yakunul masakh fi qaumin akharin. Boleh jadi juga yang menjadi beruk dan babi ni bukan daripada kalangan dia orang lain menjadi beruk dan babi atas dosa yang dia buat. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kalau kita tengok daripada hadis tu, nampak seolah-olah memang golongan ni juga ada sebahagian yang dibinasakan, ada sebahagian yang ditukar menjadi beruk dan babi berdasarkan kepada keadilan Allah. Mungkin orang-orang yang jadi beruk dan babi ni dosa dia terlalu banyak berbanding orang yang dibinasakan tu. Yang dibinasakan tu mungkin ada dosa tapi kurang sikit. Wallahu alam, ini atas kebijaksanaan Allah. Cuma para ulama berbeza pendapat tuan-tuan tentang maksud tukar jadi babi ni. Ada khilaf juga di kalangan para ulama. Bila tukar jadi beruk dan babi ni, sebahagian ulama seperti mana kata Ibn al-Arabi, sebahagian ulama, minoriti ulama kata tak mungkin kot badan manusia tiba-tiba tumbuh bulu banyak, tiba-tiba tukar jadi beruk ataupun tukar jadi babi. Mungkin yang dimaksudkan tu hanyalah metafora. Dia kata bahasa metafora yang mana mereka, fizikal mereka kekal manusia, tetapi ciri-ciri sifat mereka, perangai mereka, Allah Ta'ala tukar jadi perangai beruk dan perangai babi. Manakala majoriti ulama mengatakan tidak. Majoriti ulama ketika menghuraikan hadis ni, mereka mengatakan bahawasanya hadis ini adalah dimaksudkan dengan maksud zahirnya, maksud literalnya, memang Allah Azza wa Jal tukar fizikal mereka ini menjadi beruk dan juga babi. Memang betul-betul tukar. Dan ini merupakan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tidak ada siapa yang boleh menghalangnya. Allah Ta'ala boleh tukar disebabkan maksiat yang kita lakukan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, hadis ini
menjadi panduan ataupun menjadi asas kepada golongan majoriti ulama yang mengharamkan muzik. Sebab disebut kat situ muzik. Disebut kat situ muzik. Mereka menghalalkan zina, menghalalkan sutera, menghalalkan arak dan menghalalkan muzik. Ini menunjukkan muzik ini adalah sesuatu yang haram menurut mereka kerana hadis ni. Hadis ni mengatakan muzik sekali dengan arak, sekali dengan sutera, sekali dengan zina. Jadi muzik pun tak boleh lah. Okey, itu pendapat majoriti ulama. Sebab itu Syekh mengatakan kat sini, waktu dia menghuraikan pengajaran yang boleh diambil daripada hadis ni, dia kata alat-alat muzik diharamkan kerana menghalalkannya akan hanya menyebabkan manusia melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Jadi kalau kita tengok pendapat majoriti ulama, memang kira muzik ni haram, termasuk mazhab Syafi'i. Kecuali yang dihalalkan oleh syarak, iaitu gendang lah. Gendang ajalah. Gitar pun semua selain daripada tu tak boleh lah. Ini pendapat majoriti ulama. Di sana ada pendapat minoriti. Pendapat minoriti mengatakan boleh muzik ni, gitar boleh, apa boleh, kecuali jika disertakan dengan unsur yang haram. Seperti contohnya, sambil main muzik, sambil sembah syaitan. Seperti mana kumpulan dulu apa yang orang panggil sembah syaitan tu, black metal ke apa kan, ataupun sambil main muzik lirik-lirik yang mengandungi syirik ataupun lirik yang mengandungi carutan, makian, penghinaan kepada bangsa, kutukan, umpatan ataupun syahwat yang melampau, syahwat, ajak orang buat benda tak elok, berzina dan seumpamanya, ajak orang buat minum arak dan seumpamanya. Yang ni dia kata haram. Tapi kalau sekadar memetik gitar, dia kata tak jadi masalah. Kenapa? Kerana mereka mengatakan bahawasanya ada macam-macam dalil yang ataupun hujah yang mereka bawa, tetapi hadis ini mereka tak tolak. Walaupun ada sebahagian daripada ulama yang menghalalkan muzik ni, mereka tolak hadis ni. Mereka kata hadis ni sanad dia tidak bersambung. Mereka kata hadis ni sanad dia tak bersambung pun. Kerana Imam Bukhari bawa tanpa ada menyebut sanad yang bersambung. Tetapi wallahu a'lam, sekadar penelitian saya, hadis ini sebenarnya tak ada masalah pun dari sudut sanad. Walaupun ada perawi yang saya sebut tadi, yang dilupa tadi tu, sama ada perawi ni ke perawi ni, iaitu Atiyah bin Qais. Atiyah bin Qais ni dia syak dalam riwayat ni, tetapi riwayat yang dia syak ni tak mengganggu pun kesahihan hadis. Tak ganggu sebab dia syak. Ada riwayat lain yang kata memang betul daripada Abu Malik. Maksudnya tak syak lah. Kalau dia syak sekalipun, dia syak pada sahabat. Yang mana syak pada sahabat tidak mengganggu kesahihan hadis. Jadi orang kata apa? Pandangan mereka yang menolak kesahihan riwayat ni bagi saya tak tepat. Tetapi mereka ada hujah yang lain yang mereka cuba takwil hadis ni. Mereka kata kalau kita tengok pada lafaz hadis ni, benda ni disebutkan oleh Syekh Syarif Hatim Al-Auni. Siapa yang tengok dia punya kuliah, dia ada hurai benda ni. Dia adalah cenderung kepada pendapat yang kata haram, tetapi dia kata di sini ada khilaf. Dia kata di sini ada perbezaan pandangan dalam kalangan ulama, dan dia cuba huraikan kenapa ada sebahagian ulama yang menghalalkan muzik dan alat muzik ni selagi mana tidak ada unsur yang diharamkan. Dia kata kerana mereka cuba untuk mentakwilkan, sebab bila kita tengok Nabi SAW menyebutkan hira, Nabi menyebutkan kemaluan. Nabi kata menghalalkan kemaluan, menghalalkan sutera, menghalalkan arak dan menghalalkan muzik. Bila kita tengok kemaluan, para ulama silam mengatakan kemaluan tu maksud dia zina. Tapi Nabi tak sebut zina, Nabi kata kemaluan. Maksudnya kemaluan ni ada yang halal dan ada yang haram. Yang Nabi maksudkan kat sini ialah menghalalkan kemaluan yang haram, iaitu zina. Kerana ada kemaluan yang halal. Seorang yang berkahwin, kemaluan isteri dia halal untuk dia. Jadi bila kemaluan ni boleh dibahagi dua, ada yang haram dan ada yang halal. Begitu juga harir, sutera ni ada yang haram, ada yang halal. Sutera orang perempuan boleh pakai, orang lelaki tak boleh pakai. Sebahagian daripada sutera halal, sebahagian daripada sutera haram. Maka begitu jugalah muzik. Dia kata muzik ni ada yang halal dan ada yang haram. Jadi yang dimaksudkan kat sini ialah mereka ni, golongan akhir zaman ni, menghalalkan sebahagian daripada
sebahagian daripada kemaluan iaitu zina yang diharamkan, mereka halalkan, berdosa. Kemudian mereka menghalalkan sebahagian daripada sutera yang mana sutera itu haram. Kalau menghalalkan sutera yang halal untuk perempuan, tu tak jadi masalah, tu tak berdosa. Begitu juga mereka kata, mereka menghalalkan sebahagian daripada muzik, iaitu muzik yang haram, bukan muzik yang halal. Jadi ini pendapat mereka, mereka mengatakan muzik itu halal. Muzik itu halal kerana menurut mereka hadis ini tidak merujuk kepada semua muzik itu adalah diharamkan. Jadi ini pendapat minoriti. Jadi siapa-siapa yang dengar muzik tu, duk dengar lagu-lagu nasyid yang ada bunyi gitar, bunyi keyboard, bunyi piano apa semua tu, sebenarnya mereka sedang memakai pandangan minoriti ulama. Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi antara orang yang menulis dalam benda ni, Syekh Abdullah Ibnul Judai' juga menulis dalam benda ni, tetapi dibantah oleh majoriti ulama. Saya katakan tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, penulis kitab ni pun kata muzik ni haram. Jadi kalau tuan-tuan tinggalkan muzik ni, itu lebih selamat. Tetapi kalau tuan-tuan dan puan-puan rasa nak taklid kepada pendapat yang kata halal, maka ada ulama yang kata demikian. Tapi saya tak nafikan yang kata haram ini adalah majoriti ulama. Wallahu a'lam. Tetapi boleh kita kata orang yang minoriti ni menolak hadis ni? Kita kata sebahagian menolak kerana ada alasan mereka, tetapi alasan yang kata tak sahihnya hadis ni itu adalah alasan yang lemah. Sebenarnya hadis ini sahih, tetapi kalau mereka nak faham dengan cara yang saya sampaikan tadi, berkemungkinan ada wajahnya, walaupun pendapat majoriti itu lebih ihtiyat, lebih ahwat, lebih selamat. Baik. Kemudian pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ni juga ialah ancaman keras bagi sesiapa yang menggunakan pelbagai helah untuk melakukan perkara yang haram. Kerana ada dalam riwayat yang lain, bagi hadis yang sama disebutkan, Nabi SAW menyebutkan yashrabuna nas min ummati al-khamar wa yusammunaha bighairi ismiha. Akan muncul satu puak di kalangan umat aku ini yang meminum arak dan mereka menamakan arak tu bukan dengan nama dia. Mereka panggil dengan nama lain. Seperti mana hari inilah. Ada benda-benda haram yang tak dipanggil sebagai haram. Riba dipanggil bunga. Riba dipanggil faedah. Semua tu nak mengaburkan mata. Yang mana Islam dia tak pandang pada nama, tetapi dia pandang kepada fizikal yang dinamakan tu. Panggillah dengan panggilan apa pun, tapi dia melihat kepada konten, dia melihat kepada essence. Kalau benda tu arak, panggillah wine ke whisky ke apa saja pun, selagi mana dia arak, maka dia arak, maka tetap diharamkan. Kemudian akan berlaku pengubahan pada fizikal umat ini, maka Allah mengubah sebahagian penyembah-penyembah syahwat kepada monyet dan babi kelak. Kenapa monyet dan babi? Kerana monyet dan babi ni antara binatang yang boleh makan apa saja, yang boleh minum apa saja. Kita tengok kalau kita bagi barang dekat beruk, kita bagi dia daging, dia makan. Kita bagi dia roti, dia makan. Kita bagi buah, dia makan apa saja. Dia tak kira apa saja. Sama macam babi juga lah, dia makan apa saja. Maka orang-orang yang makan semua benda yang halal ataupun yang haram, maka sifat dia pada hadis ni, sifat dia dah sama lah. Maka sebab itu Allah Ta'ala tukar. Itu mungkin di antara hikmahnya. Dan akan terjadi kerosakan pada umat ini, dan hal ini akan disaksikan oleh mereka yang hidup pada masa tersebut. Siapa yang hidup pada masa itu, dia akan tengok kerosakan ini berlaku, dan mungkin dia juga akan tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala membinasakan golongan ini. Dan hadis ini juga mengandungi dalailun nubuwah, iaitu bukti kebenaran dakwah Nabi ataupun kebenaran risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada hari ini kita nampak sudah ada bibit-bibit muncul golongan-golongan yang mendakwa mereka Muslim, tetapi cuba untuk menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan nas yang qat'i. Jadi tuan-tuan, moga Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita daripada bahaya. Moga Allah Taala selamatkan agama kita, akidah kita daripada dosa, daripada menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu untuk untuk tengah hari ini. InsyaAllah jika ada kesempatan kita bertemu lagi. Terima kasih kepada penganjur yang telah menganjurkan kuliah pada tengah hari ini. Saya mohon maaf kalau ada tersilap kata, terkasar bahasa. Kita jumpa di lain masa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.